Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وتم بالخير. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء وهو السميع العليم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, pertama syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia, diberi kesihatan, diberi kekuatan serta kelapangan masa dari Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat sama-sama kita hadir dan berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kefahaman kepada kita dalam kita mempelajari ilmu. Allah taala beri faham dan dapat kita amalkan dalam kehidupan insya-Allah taala. Tuan-tuan sekalian, muka surat 229 kitab kita ni pun telah berada di penghujung, ya. Sikit lagi insya-Allah taala, mungkin tahun ni habis laku. Dalam kaedah al-hajatu tunazzalu manzilat ad-darurah ammatan kanat aw khassatan. Hajat menepati seperti darurah juga, sama ada umum ataupun khusus hajat itu. Ya, menurut daruriyah ini kita kena pertama sekali kita kena beza di antara darurah dengan hajat, ya. Ad-daruriyat al-hajiyat. Darurah ni benda yang penting, yang perlu, kalau tidak ada boleh bawa pada kepincangan. Ya, darurah, ya. Ada pun hajat keperluan. Kalau tidak ada boleh bawa kepada masyaqqah, kesukaran, susahlah, ya. Itu perbezaan di antara kedua-duanya. Hajat sekiranya tidak dipenuhi akan menimbulkan kesukaran dan kesulitan. Sedangkan darurah kalau tidak dipenuhi boleh membawa kepada kebinasaan. Sebab tu dia kata dalam ad-daruriyatul khamsah itu hifzul din, hifzul aqli, hifzul nasab, hifzul nafsi, hifzul mal. Lima apa ni? Penjagaan, nak jaga harta, nak jaga nyawa, nak jaga akal, nak jaga keturunan, ya, nak jaga apa lagi? Harta dah 5, ya. Nyawa, harta, jiwa, hanya samalah nyawa. Dia 5 haji. Arab ni sebut dah, Melayu tak mari pula dah. Tu tambah sendiri. 5 dah. Kalau keperluan ini hajat makan, minum, tempat tinggal, itu panggil keperluan. Ya, dan keperluan. Okey. Ada pun hajat yang umum, ialah yang diperlukan oleh semua orang dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan awal seperti siasah ni politik, pemerintahan, pertanian dan perindustrian ni perlulah, tuan-tuan. Sebuah negara mesti ada pemerintahan. Kalau balik pada negara kita ada huru-hara sekarang ni, pemerintahan lah tu. Ada kaluk nak lantik pemerintah, berlaku begitu begini. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila pemerintahan bermasalah, jadi rakyat pun masalah, negara masalah dah. Jadi maka pemerintahan ni kita kena pilih daripada kalangan mereka yang berkelayakan, yang mampu mengurus dan sebagainya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Apabila disandarkan satu-satu urusan kepada orang bukan ahli, tunggulah kebinasaan. Apa sahaja sekalipun, tuan-tuan. Lantik AJK masjid, hak tak pernah mari masjid, dak huru-hara, tuan-tuan. Ni satu hal juga, contohlah. Ni kita ambil kecil-kecil dah. Hak negara tu kita suruh pada pemimpin kita lah, dia buat urusan dah. Hak masjid ni kita punya urusan. Sebab kita bukan masjid surau ke apa-apalah, tuan-tuan sekalian, yang berkelayakan, ya. Semua orang nak sebut kata jawatan ni, semua orang pakat nak berebut jawatan.
Dah, kalau boleh ejek tandah pun dia nak suruh ada nama dia juga. Nah, tetapi tanggungjawab mas'uliyah. Ya, terima jawatan tak ada masalah kalau kita mampu untuk menerima memikul tanggungjawab. Tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok orang yang angkat apa kayu letak atas belakang. Dak dok pikul lagi tak mampu nak angkat dah, masih lagi letak dia. Apa ya wahai Jibril? Itulah umatmu yang orang yang diberi amanah, yang menerima amanah. Dia tak mampu nak tanggung dah, masih lagi terima. Kadang-kadang berpuluh-puluh jawatan dalam syarikat. Apa kerja tu tuan? Bukan senang amanah nak tunaikan. Yang paling kecilnya balik kat kita sendiri. Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua ni pemimpin, kamu akan ditanya oleh Allah Taala orang di bawah pimpinan kamu. Dalam hadis lain Nabi kata innallaha sa'ilun kullu ra'in amma star'ahu ahafidha dhalika am dayya'ahu hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyoal setiap pemimpin, dia orang yang di bawah ditanggungan pimpinan dia, sehingga ditanya seorang laki-laki daripada ahli keluarga. Jadi kita ambil yang bersangkut paut dengan kita sekarang ini. Kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita, maka wajib bagi kita untuk nak ambil berat, ambil tahu. Jangan kata-kata lantak dia lah. Kalau tak sangkut paut dengan kita tak apa tu lah. Anak pun tak sembahyang, lantak dia lah. Bini tak tutup aurat, biarlah dia. Kalau dia tidak mengheret kita ke neraka, tak apa. Akhirat kelak bil bayar masing-masing. Mu aku. Okey ya. Dah. Masalah hak kita kena bayar, dia pun kita bayar juga. Penat tu tuan. Kita modal tak berapa cukup. Dah masuk sorga, bawa anak isteri, dia pakak pergi ambil barang, pergi letak depan tu, kita yang bayar. Tak benar. Kalau kita modal banyak boleh tahan juga, kita pun sengit dah ni. Dah. Ada agak pertahanan terakhir kat kredit tu. Tu pun tak lepas sebagai contoh. Akhirat gitu juga. Okey. Dari pertanian, sementara hajat yang khusus ialah yang diperlukan oleh sekelompok tertentu seperti penduduk satu-satu negeri atau ahli profesional atau individu tertentu atau beberapa individu tertentu. Maksud keadaan ini ialah bahawa kemudahan-kemudahan syarak yang dikecualikan tidaklah terbatas dalam keadaan darurat yang amat mendesak sahaja. Kalau kita tengok dalam bab darurat tadi, apabila mendesak boleh, dia harus. Yang haram pun boleh juga dah. Diharuskan ketika itu. Sebagai contoh, kalau kita balik kepada kaedah yang kita bacakan dahulu, ad-darurat tubihul mahzurat, ya, bagaimana benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun apabila berlakunya darurah maka diharuskan. Berpandu kepada firman Allah Taala, innama harrama alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir, ya, wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittarra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Sesungguhnya Allah Taala mengharamkan ke atas kamu al-maitata wad-dama, iaitu bangkai, dia darah, daging babi dan binatang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Faman ittarra, kalau terpaksa, faman ittarra ghaira baghin wala 'adin, ghaira bagh dia tidak berkeinginan, bukan ambil peluang, lama dah rasa nak makan ni. Tiba-tiba makan ni, cilok mucu. Dah tak boleh. Tak ada keinginan pun. Tapi ada kerana terpaksa. Wala adin. Dah tidak melampaui batas. Bila makan tak dikata haruh. Harus kau dah haruh lah. Nak menyelamatkan nyawa. Bukan nak seronok-seronok. Nak sedap-sedap pula. Kita ada siapa ke 2 kilo apa. Nah, kalau kita kata seketul tu untuk nak menjaga nyawa, seketul tu lah jadi. Yang harus dihalalnya lebih pada tu haram dah. Nah, dia pergi buat bakar lagi, air asam lagi, sup lagi, masuk merah lagi. Nah, tu tak boleh lah tu tuan. Ya. Jadi begitu gak hajat ni, walaupun dia tu bukan darurat, kita belajar dalam bab darurat tu hal. Hajat pun macam tu juga. Kalau siapa satu kata keperluan yang amat-amat sangat, maka diharuskan. Dulu tak boleh, tapi diharuskan. Lil hajah, kerana keperluan. Nak jaga masyarakat supaya tidak timbul kerosakan, tak timbul kesukaran, kesusahan dalam masyarakat. Ini tu keadaan sebegini kalau kita menguasai mahir, masya-Allah. Tapi kita pun tak reti juga. Tak mahir.
Dah, apa saja permasalahan dalam Islam ini ada cara penyelesaiannya. Ulama susung kepada kita semua. Cuma kita lah di segi ilmu tu, sama ada kita menguasai ilmu Islam, ilmu agama ni ataupun tidak. Ya, kesemuanya ada disediakan. Para alim ulama kita telah buat kajian, ya, telah meletakkan keadaan-keadaan sebagainya. Bahkan hajat-hajat yang martabatnya kurang dari darat pun membolehkan kemudahan-kemudahan yang dikecualikan. Itu sebab tu dalam keadaan kalau kita belajar usul fiqh, al-qawaidul fiqhiyah, disebut satu perkara, maka keadaan-keadaan tertentu di bawah itu di hujung al-istina, pengecualian daripada keadaan yang asal. Dia ada pengecualian. Tak boleh keadaan biasa. Kalau dah terdesak, boleh pula. Sebab tu kita kena faham apa ni. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Sekejap haram, sekejap harus. Apa ni ulama tok guru ni? Dah, kepentingan diri, mu kena mengaji dulu. Lagi mengaji macam sebagaimana dia mengaji itu, kita akan faham. Dah. Boleh ke? Kau tuan lain macam tengok kat aku. Dah. Apa yang tak boleh berubah ni dalil qat'i. Quran sebut mencuri potong tangan. Hak ni setiap zaman, masa mana, ketika mana, di mana, waktu mana tak berubah. Bak dalil nas mencuri potong tangan. Zaman Nabi potong tangan, zaman sahabat potong tangan, zaman tabi'in potong tangan, tabi'in zaman potong tangan, zaman sekarang ni pun potong tangan juga. Nas. Tapi apabila sesuatu hukum itu berdasarkan kepada illah, sebab tertentu, illah tertentu, maka berubahnya sebab, berubahnya illah, maka berubahlah hukum itu. Sebab tu kejap boleh, kejap tak boleh. Dah, dulu kata tak boleh, mu tengok sebab apa dia kata tak boleh, illah tu tengok. Nah, sekarang ni boleh pula. Tengok boleh sebab apa? Nak jaga apa masalah dia. Nah, tergantung sebenarnya ayat tu. Nah, kalau sebut anak pergi kepada contoh politik, mudah faham. Tapi tak boleh masuk. Nah, tak sesuai. Nampak tuan-tuan sekalian, nah? Hak tu PN tepi, nah. Okey, boleh faham, nah? Bermakna tuan-tuan sekalian kita tengok, kita kaji di segi illah. Sebab. Nah. Contoh kita kata, hak ni contoh biasa je, tapi contoh yang tuan-tuan sakit hati. Isap rokok dah. Tuan-tuan tak apa isap, lepas ni isap tak salah. Anda nak sebut hukum dah. Sebab apa kita kata rokok tu haram, sebab apa? Mudarat dah. Okey. Dia haram sebab mudarat. Contoh tuan-tuan, mungkin 4-5 tahun lagi, nah, mungkin pengkaji dia buat rokok tak mudarat. Bahkan menambahkan kesihatan dan melahirkan kekuatan dalaman. Tak ada haram sebab mudarat. Adakah ketika itu haram lagi? Haram kah? Dah. Sebab dia kata siapa yang isap, Power Ranger. Nah, dah. Pakak tak isap juga. Tak ada mudarat. Sebab mudarat kerana sebab apa? Sebab haram kerana mudarat. Tengok tuan-tuan. Bukan sihat, tak ada apa-apa. Mungkin ketika itu haram jatuh kepada makruh. Sia-sia perbuatan. Nah, kalau itu mudaratnya. Tapi kalau bab rokok tadi dia pergi bab lain. Lagi bab membazir pula, bakar duit. Tu bab hukum lain pula. Sebagai contoh. Boleh tuan-tuan? Nah, jangan tegang-tegang, relax tuan-tuan. Tunggu sementara diumumkan. Tunggu. Orang lain kalau nak mengetah kita pula ni palak nak tunggu. Kita ni siapa? Nah, aku lain lah, takut-takut telefon ke senator ke apa tu pakai macam ni. Dia kata ustaz lain macam pakai, dia kata pada jubah hilang terus. Dah. Nah. Nak cerita boleh pakai belakang keadaan. Yang penting tutup aurat. Betul tak? Pak ingat dulu tuan anak ceramah kat sini juga nak kata bakal nikah tak sah semayang. Suka tersubit ayat macam tu. Depan kita dia pakai nikah, anda pun tengok dia pun tarik slow-slow. Dia pun buka tak ada poket. Nah. Betul tak? Ya. Kalau dia pakai nikah saja tuan, baju tak pakai, seluar tak sah semayang. Tu maksud dia nya dah. Dah kau tengok ulama Syria nah.
bakal ni tak bakal kot. Ini masalah dah. Tapi kita rasa pelik. Tak apa tuan-tuan, itu sampingan. Dia panggil dalam bahasa Arab jumlah muqtaridah. Dia cuba bincang bab lain, tengah-tengah tu dia masuk sikit bab lain. Itu jumlah muqtaridah. Okey, balik. Contoh-contoh amali kaedah ini. Pertama, diharuskan memberi jenis akad seperti ijarah, ju'alah, hiwalah, salam dan istisna, kerana ada nah syarak mengharuskannya sebagai pengecualian dari kaedah umum yang tidak mengharuskan jualan yang tidak wujud. Bai'ul ma'dum. Ya, bai'ul ma'dum ni jual beli benda tidak ada asalnya diharamkan, tak boleh. Tetapi hak dia sebutkan beberapa perkara tadi, ijarah, ju'alah, hiwalah, ni salam dan sebagainya, tempahan, istisna tempahan. Ini benda tidak ada. Dia istisna tempahan, benda tidak ada. Tapi dia haruskan kerana berhajatnya masyarakat. Sebab kadang-kadang orang tu ada kepandaian, dia tidak ada modal. Nah, jadi kita nak kita buat tempahan. Nah, kita kena bayar sikit sebagai cara beli modal apa semua sekali. Jadi benda ni asal tidak ada, benda tidak ada tidak boleh. Tapi oleh kerana keperluan, syarak mengharuskan. Itulah. Ni ada bab tertentu, buku kitab fiqh dia akan sebut satu-satu bab-bab yang kita sebutkan tadi. Ya. Yang kedua, harus diterjemahkan naskah Al-Quran kepada bahasa bukan Arab, memandangkan betapa perlunya manusia mengetahui hukum Islam dan risalahnya yang universal untuk manusia sejagat. Kerana tidak kesemua orang bukan Arab dapat menguasai bahasa Al-Quran dengan baik. Nah, sebab Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Lasna Arabiyan walakinna Malayuyan. Kita bukan orang Arab, Melayu. Melayu dengan Arab ni jauh langit bumi tu tuan. Betul tak? Bahasa tu. Jauh tak faham pun kita. Walaupun kita hafal Quran setengah-setengah lah, hafal Quran sikit-sikit. Yang kita dah hafal tu lah, ada 2-3 surah, 4-5 surah, 10 surah, 20 surah tu. Bukan reti pun. Betul tak? Kadang-kadang hafiz Quran pun dia tak tahu isi kandungan Quran, dia hafal je. Ya. Jadi perlu kepada terjemahan supaya maksud daripada Quran itu dapat difahami. Bagaimana Quran nak jadi perlembagaan hidup, nak jadi pembimbing hidup, kitab hidayah kalau kita tak faham. Ya, tak nak sama ada kita berusaha untuk belajar bahasa Arab, nak faham Quran. Belajar bahasa Arab bukan mudah tu tuan. Nah. Belajar bahasa Arab bukan mudah. Memang bahasa, kalau orang Melayu memang susah nak apa ni? Nak menguasai bahasa. Kalau kebanyakan begitu. Dan orang kita lama mengaji tu tuan. Belajar mengaji Arab. Dia nak puluh-puluh tahun belajar tapi tak reti tu tuan. Nak banding orang Afrika belajar bahasa Arab, tak tahulah Afrika ni tuan. Dia pergi 6 bulan, bagi 6 bulan insya-Allah cakap Arab macam orang Arab. Kita 6 bulan ada main bertukar lagi, anak hantar, anak unta lagi. Nah, payah tu tuan. Ya, tapi dari segi pembelajaran, anda tengok yang anda belajar dulu. Kalau orang Melayu, kalau belajar tu tuan, mereka ni di depan, ke depan. Tapi kalau bercakap tu tak fasih. Susah macam mana. Tapi takut Afrika dia ada slang kau macam mana, Allah alam. 6 bulan tu tuan, ya Allah Rabbi. Nah, dia bercakap Arab macam cakap bahasa dia. Kita susah dapat ya. Nah, jadi kita nak belajar yang berkemampuan belajar bahasa Arab, yang belajarlah tuan, ya. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha lisanullah azza wa jalla yaumal qiyamah. Belajarlah kamu bahasa Arab kerana dia merupakan cakapan lidah Allah Taala di hari akhirat kelak. Nah, mana bahasa digunakan. Nah, bahasa Arab ni belajarlah. Maknanya ada keuntungan segi kita kata muhadasah percakapan kita, dalam masa sama kita dapat memahami isi kandungan Al-Quran. Belajarlah tuan-tuan, bukan payah. Tapi kalau tuan-tuan nak cepat, mudah anda beri cara. Cuma takut tuan-tuan berani tak beranilah. Ya. Kita sambung dululah. Berani tak berani, berhenti setakat tu dah, ingat. Berani tak berani, duk fikir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kat mana tadi tu? Takut berani dah. Jadi bahasa tadi memarosah. Bercakap selalu dah. Macam tuan belajar bahasa Inggeris lah. Paling bagus sekali tu tuan untuk bahasa ni. Dah ambil ibu dia, ibu bahasa sendiri tok kat rumah. Tu apa nak faham? Nah. Kalau belajar bahasa Inggeris ambil Mek Saleh tu, duduk kat rumah. Tu dia. Everyday duduk speaking lah. Insya-Allah lah kau nah. Kalau Arab gitu kau, ibu Arab sendiri letak kat rumah. Tu anak tanya, anak sebut tadi berani tak berani tu. Boleh dah. Kau setakat sebulan sekali belajar. Belajar seminggu sekali. Pergi belajar hari ni, seminggu pula baru pergi. Sepatah haram tak ingat. Belajar pula, pergi minggu ke seterusnya, tak lupa pula dah. Dah balik kat rumah nak bercakap dengan siapa? Tak boleh tu tuan. Tu bahasa. Dan selalu bercakap. Kita yang belajar bahasa Arab lama pun hilang begitulah. Yang ke seterusnya. Jadi kalaulah tak boleh menguasai tadi, naklah terjemahan lah. Supaya maksudnya dapat sampai kepada kita. Jadi sekarang tak ada masalah tu tuan. Berbagai-bagai bahasa. Al-Quran kita telah diterjemahkan dengan berbagai bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Inggeris. Bahasa-bahasa apa-apa lagi bahasa di dunia telah diterjemahkan. Yang rajin para alim ulama kita. Yang ke seterusnya, uruf dikira sebagai sumber untuk mendapatkan hukum syarak. Kerana uruf, adat, biasa adat, kebiasaan yang manusia buat. Kerana uruf manusia selari dengan kepentingan dan hajat mereka selagi ia tidak bertentangan dengan nas syarak. Dan benda yang selalu, mana uruf itu ataupun adat itu ma'tadun nas, benda yang sentiasa manusia buat. Jadi kebiasaan panggil adat. Selalu buat berpuluh-puluh tahun dah. Jadi benda dah panggil menjadi darah daging ataupun telah sebati dengan kehidupan masyarakat. Jadi itu pun diambil kira. Uruf yang sebegitu diambil kira di dalam nak menentukan hukum. Dan insya-Allah tajuk ni kita akan jumpa pada bulan depan. Lebih kurang bulan depan lah. Tajuk al-adatu muhakkamah, adat menjadi satu hukum. Cuma adat tadi diambil kira boleh dijadikan rujukan selama mana adat itu tidak bercanggah dengan syarak. Tu. Ya, apabila idza ta'arada bainal adati wal hukum. Apabila bercanggah dengan adat di tengah hukum, maka kita kena ambil hukumlah. Ya, kena ambil dalil lah. Tinggalkan adat. Tapi selagi mana adat tidak bercanggah, keadaan tertentu berhajat kepada adat, maka adatlah diambil kira. Habis. Kaedah yang keenam, darul mafasid aula min jalbil masalah. Menolak kerosakan lebih utama daripada mengambil kebaikan. Ya, ada kebaikan, ada keburukan. Maka hak mana kita nak raikan? Ya, dia kata dia naklah kamu raikan keburukan, tak dia kena jaga. Ya. Maksud kaedah ini ialah apabila bertembung mafsadah, keburukan dengan maslahah, kebaikan, ada keburukan, ada kebaikan, maka pada kebiasaannya hendaklah didahulukan menolak kerosakan kerana penekanan syarak kepada perkara-perkara larangan melebihi perkara-perkara yang diperintahkan. Naklah kita ambil, sebab itu disebut dalam Al-Quran apa sebut dalam bab Arab, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Ya. Kata apa ni? Orang akan tanya kamu Muhammad daripada arak dan judi. Katakanlah keduanya itu, arak judi itu ada kebaikan dan ada keburukan. Ya, ada kebaikan, ada keburukan. Tapi keburukan itu lebih banyak, lebih besar daripada kebaikan. Maka oleh kerana itu wajib bagi kita mengambil hukum mengharamkan perkara itu, perkara arak judi tadi. Kenapa? Kerana dia akan merosakkan, menghancurkan masyarakat, membawa kepada kerosakan. Ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai' fajtanibuhu." Apabila aku perintah kamu lakukan sesuatu, maka hendaklah kamu kerjakannya sebeberapa yang kamu mampu. Allah Ta'ala perintah sesuatu, ya, hendaklah buat sekadar kemampuan kamu.
Buatlah tuan. Kebaikan tadi perintah Allah Taala. Dan kalau kita melihat suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan perintah ni mampu kita lakukan. Tak ada satu pun yang ditaklifkan oleh Allah tiba-tiba benda itu tak mampu dibuat oleh manusia. Tak ada. Suruh semayang mampu, suruh pergi haji mampu, suruh apa lagi, macam-macam mampu dalam kemampuan. Kalau Allah suruh sesuatu perkara yang tidak mampu dibuat oleh manusia, hadza yu'tabar abathan. Ini benda main-main, benda sia-sia. Subhanallah, maha suci Allah daripada bersifat yang sedemikian. Yang main-main ni sia-sia ni kerja kita, tuan-tuan. Bukan kerja Allah. Tak. Setiap apa yang Allah Taala cipta buat ada hikmah, ada fadilat. Sama ada kita mengetahui ataupun kita tidak tahu. Jadi hak Tuhan suruh pasti ada kebaikan, buatlah. Ada kebaikan walaupun kita tidak tahu ketika itu. Hak Tuhan larang, jauhilah, tinggalkanlah. Ya, wa idza nahaitukum an syai' fajtanibuhu, dan apabila aku larang kamu dari sesuatu perkara, maka hendaklah kamu jauhi. Maka pasti di sana apa yang Tuhan larang ada keburukannya. Ada keburukan. Tuhan suruh ada kebaikan. Tuhan larang ada keburukan. Tak terpahakkan kepala otak kita ni kaedah tu dulu. Lepas tu nak buat kajian-kajian apa kebaikan Tuhan suruh ni, apa kebaikan. Nak kaji-kajilah. Tetapi ada bukan semua benda yang dikaji oleh manusia ni dia perolehi maksud fadilat itu. Tidak ke semua. Boleh jadi Tuhan suruh. Nak kaji sembahyang ni kau apa zuhur 4 rakaat ni apa hikmat fadilat. Sampai sekarang kalau anak sendiri tak tahu. Subuh 2 rakaat. Apa hikmah fadilat? Kalau sembahyang, hikmat sembahyang ni banyaklah kelebihan, betul tak? Nak jaga waktu, apa lagi nak melahirkan sifat yang terpuji. Apa lagi tuan? Pengabdian, macam-macam kita boleh cari dah. Tapi kadang-kadang Tuhan tak beritahu. Maka hak tak diberitahu itu dinamakan ta'abbudiyah, pengabdian. Tuhan suruh buat selalu. Ya. Kalau puasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Nak melahirkan manusia bertakwa kepada Allah. Ia pergi haji untuk melihat mana tempat kesan-kesan sejarah, dan menghubungkan silaturrahim. Pengamalan dalam melaksanakan ibadah itu ada kelebihan ataupun yang Allah Taala, hikmah yang Allah Taala ceritakan kepada kita. Justru itulah maka dimaafkan meninggalkan sebahagian yang wajib dengan sedikit masyaqqah, sedangkan tidak dibenarkan sama sekali membuat perkara yang dilarang, apatah lagi dosa-dosa besar. Contoh kita kata puasa tadi, masyaqqah kerana bermusafir ataupun sakit, maka boleh tinggal. Betul, ganti hari lain. Betul. Tetapi kata pengarah kita ini tidak dibenarkan sama sekali membuat perkara yang dilarang, apatah lagi dosa-dosa besar. Contoh-contoh bagi kaedah ini. Berlebih-lebihan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung adalah disunatkan ketika berwudu. Tetapi makruh bagi orang yang berpuasa kerana maslahah atau kepentingannya menjaga kesahihan puasa perlu diutamakan ke atas mafsadah meninggalkan sunat berlebihan pada wudu. Berkumur itu sunat, tetapi apabila kita berada bulan puasa, kita wajib menjaga makan minum ataupun perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi masuk air ke dalam rongga sampai ke dalam itu batal puasa. Maka di kita itu mana nak jaga? Sama ada nak ambil sunat tadi, ataupun nak menjaga puasa itu jangan sampai terbatal. Kalau nak juga bermakna jangan berlebih-lebihan. Satu. Yang kedua harus berdusta. Pula. Harus berdusta walaupun pada asalnya ia mafsadah. Ia satu kerosakan yang diharamkan. Asalnya tak boleh. Apabila ia mendatangkan kebaikan maslahah yang lebih, seperti berdusta kerana bertujuan mendamaikan antara dua orang yang bertikai, dan berdusta dengan isteri bagi tujuan mendamaikannya. Boleh. Siapa kadang-kadang wajib berdusta. Kita apa ada sebut, anda dengar ceramah gitu dia sebut nama kita. Tapi oleh kerana tak apa ingat, tuan cari sendiri. Ada kita tak apa
Penawar bagi hati kata tuan, balik tengoklah. Nah, masya-Allah tu dah ada kitab dia. Ya, ada kitab dia. Contoh kita kata dah. Orang tu duk kejar seorang, lalu ke depan kita, bawa parang panjang tu tuan. Lalu depan kita, dia lalu ke depan kita ikut jalan ni. Dah, dia kata menampak orang tu. Dia kata nampak tu duduk belakang pintu tu. Nak haram tu tuan. Wajib kita kata kena tipu. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Nampak tak? Ada keadaan tertentu. Syarat ni ada. Cuma hak kita duk buat, selalu duk buat tu, termasuk hak diharuskan ke, memang kita tempuh hak haram yang kita buat. Hak kita duk tipu, duk dusta selalu tu. Bini begitu juga tak? Tipu bini, sunat lah. Tengok keadaan lah tuan. Nak posisi kok mana suruh jadi sunat. Jadi harus. Kenapa balik lambat ni? Contoh ni, tak tahu kena tak kena tuan sendirilah. Ana sebagai contoh dah. Balik lambat kena mahu hak bini, blebel bini 3 jam. Nak black bell ya, blebel. Dah. Kata suabuk bini ni. Kenapa abang balik lambat? Tahlil. Bunyi tahlil diam lalu ni. Esok tahlil pula. Tiap-tiap malam tahlil, 7 malam. Nah, lepas pada 7 mati pula seorang lagi. 7 pula. Begitu. Tu tak tahulah masuk sunat ke harus. Boleh tu tuan. Jadi ada kadang-kadang yang boleh dusta ya, tapi sifat asalnya dilarang, haram perkara tu. Tapi keadaan tertentu nak mendamaikan dua orang yang balah tu tuan, kita reka cerita. Dia kata nak balah ni tentu tuan. Kita jumpa A ni cakap begini-gini, dia kata B tu Allah dia rasa insaf dah dia nak, tapi begitu. Kita pergi hak B pula. Ni kita yang buat dialog ya, bukan dia pun. Lama-lama dua tu baik. Masya-Allah tu tuan. Ni kita nak. Ya, bukan duk balah makin teruk. Yang keseterusnya yang terakhir, menjelati bulu dan rambut dengan jari-jari ketika berwuduk. Dan mandi disunatkan. Selati, janggut-janggut ke berapa yang sunat saja ketika mandi ya. Dan wuduk. Tetapi makruh bagi muhrim, orang yang sedang ihram haji dan umrah, kerana menjaga masalah agar tidak diwajibkan fidyah. Disebabkan menggugurkan rambut perlu didahulukan ke atas sunat menyelati rambut ataupun bulu-bulu tadi. Tengok tembung dapat sunat dengan yang kata yang diharam. Kalau jatuh gugur tadi kena bayar dam dah dan sebagainya. Jadi nak jaga tu tuan sekalian. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Insya-Allah tuan sekalian ada permohonan solat hajat ya oleh